Datuk Daulah Badawi, sahabat saya dari Pulau Pinang, dia terus, jangan cabar saya, kata dia. Saya nak kekal sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Kemudian naik harga minyak. Datuk Najib, timbalan Presiden UMNO, duk tunggu tiap-tiap malam doa bila Datuk Daulah nak berhenti. Dia pun banyak beban masalah dia. Kemudian kita tengok kenyataan Muhyiddin Yassin, Daulah pun dia tak sokong, Najib pun dia tak orang sokong, dia sokong dia. Sudah banyak masalah. Siapa yang fikir masalah rakyat ni? Sebab itu satu kejutan besar dilakukan. Saudara tahu saya 8 tahun Menteri Kewangan. Minyak ini dalam pasaran dunia memang tak terkawal kita. Naik meningkat, memang benar. Daripada naik berapa 30%, hampir 100% sekarang daripada kadar yang asal. Tapi Malaysia ini negara pengeluar minyak. Kita bukan Indonesia, kita bukan Singapura, kita bukan India. Saya semalam baru balik 1 hari di Manila dengan Azizah, menemui Presiden Estrada, Presiden Ramos dan juga Presiden Cory Aquino. Kerana Presiden Cory Aquino sekarang ni uzur penyakit barah, kita doa mudah-mudahan sihat. Tapi kerana dia seorang yang begitu prihatin, dan sepanjang masa saya dalam penjara, dia bantu, dia jemput Azizah, dia jemput Nurul Izzah, dia bagi semangat dan sokongan. Sudah tahu Cory Aquino tu, suami dia tu ditembak mati, Senator Ninoy Aquino. Baru dia kemudian muncul sebagai presiden, membawa perubahan dan reformasi di Filipina pada masa itu. Saudara, bila kita bincang dengan kawan-kawan, semuanya terkejut. Malaysia negara pengeluar minyak. Ada orang tanya saya dalam sidang akhbar tengah hari tadi. Dia kata, saudara kena faham, negara harga minyak di dunia melambung. Mungkin sekarang 170, 180, mungkin 200 dolar Amerika satu tong. Jadi mestilah kita naikkan. Saya kata, sebab apa kita nak naik? Naik 10 dolar satu tong, pendapatan negara meningkat puluh bilion ringgit. Bukan kita miskin, kita lagi kaya. Kita jual lebih banyak, harga naik, pendapatan bertambah. Kita jual barang keluaran negara kita. Kita jual durian, bukan setakat durian kita ekspor. Kita ekspor durian, harga dia 100%, dulu RM5 sebiji jadi RM10 sebiji. Pendapatan kita bertambah. Sudah pendapatan bertambah bagi negara, bukan rakyat yang jual, negara jual. Pendapatan yang meningkat, rakyat kena beban. Ini dia pemikiran politik pemimpin UMNO sekarang. Sebab itu lagi cepat kita turunkan UMNO, lagi selamat rakyat dan negara Malaysia. Bila kita tanya, dia kata, oh ini tidak boleh, sebab kini saja harapan nak bela nasib orang Melayu. Saya nak tanya orang Melayu di Gombak, di Ampang, di Setiawangsa ini, apakah selamat kita di bawah pimpinan UMNO sekarang ini? Apakah kami ini, saya orang Melayu, Tan Sri Khalid orang Melayu, Azmin orang Melayu, Saadi orang Melayu, kami sudah ingat muka kami dan khianat bernasib orang Melayu? Saudara, saya tidak akan memimpin Saimah Waimah satu hari pun kalau dengan pimpinan saya itu akan mengkhianati dan menjahanamkan orang-orang Melayu di negara kita ini. Yang kita hanya jamin sekarang ini ialah mengangkat martabat orang Melayu. Dengan mengangkat martabat orang Melayu, kita nak bawa saudara-saudara kita, orang Cina, India, Iban, Kadazan, supaya kita angkat bersama sebagai keluarga besar rakyat Malaysia. Ini saja tujuan kita. Ini nak angkat orang Melayu. Angkat orang Melayu, harga minyak naik, orang Melayu pun rana, Cina pun rana, India lagi rana. Angkat orang Melayu, kontrak bagi ke anak kamu,
angkat orang Melayu. Saham bagi menantu kamu. Angkat kepentingan Melayu. Pemimpin-pemimpin UMNO melimpah kekayaannya, dan sekarang mereka bicara soal bela nasib orang Melayu. Saya nak tanya pemimpin-pemimpin UMNO, dedahkan semua kedudukan harta kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, akaun dalam negara, akaun dalam luar negara. Nak buktikan bahawa kamu hidup dan berjuang ikhlas untuk bela nasib rakyat dan orang-orang Melayu. Kalau benar kamu bersih, kami pertahankan kamu. Saudara, kita tidak musuh orang kerana kekayaan mereka. Saya jawab ini kena tegas, kerana mereka menuduh kami khianat orang Melayu dan khianat agama. Saudara, saya nak tegaskan di sini, jangan kita tertipu dengan mainan politik mereka. Hari ini masalahnya apa? Harga minyak melambung. Pertumbuhan, kenaikan harga di antara yang paling tinggi di dunia. Tidak ada negara pengeluar minyak, jangan banding dengan Thailand atau Singapura atau Indonesia yang tidak mengekspor minyak. Kita ekspor minyak, net exporter of petroleum. Tidak ada negara di dunia yang mencatat kadar kenaikan dan harga minyak setinggi Malaysia. Sebab apa? Sudah, jangan pandang ringan. Kita pilih cara aman. Di India naik 10%, naik 12%, bergolak satu India. Kita sekaligus naik 46%. Diesel naik 63%. Saudara, pemimpin yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau pemimpin kaya, dia tahu bagaimana rakyat hidup. Ini yang penjajah-penjajah kecil ratusan yang ada, pemandu taksi, buruh kasar, pendapatan RM800 sebulan, RM1,200 sebulan, guru sekolah rendah, pegawai pejabat, termasuk ahli pembenaran, pendapatan yang rendah. Semua ini sudah bayangkan, pendapatan RM1,200 sebulan, anak 6, dengan kadar kenaikan minyak seperti ini, memang kamu nak bebankan nasib rakyat kita, Melayu, Cina, India dan semuanya. Saya tidak anggap ini sebagai hanya isu politik semata-mata. Tidak ada mana kita jadi pemimpin kalau tidak ada prihatin terhadap nasib rakyat. Sudah boleh sabar, jimat belanja, jangan beli dan makan apa-apa yang kamu terderah yang sedap-sedap. Cakap nak jimat. Ya. Saudara, kita sabar. Memang kita sabar. Tadi sudah Azmin sebut. Dan saya nak ingatkan, ini yang subsidi yang sibuk sangat apa dia. Saya bagi kuliah kepada pemberita-pemberita tadi. Sebab dia tanya pasal subsidi. Cuma pemberita utusan Malaysia saya tak benar masuk. Sebab kita ambil keputusan boykot utusan Malaysia. Sebab dia memperbodohkan orang Melayu. Kamu memperbodohkan bangsa aku. Kamu tidak layak duduk di depan aku. Kamu keluar daripada aku. Menteri Besar kata tidak ada iklan di akhbar utusan Malaysia. Nak cari kerja dan sebagainya, bila ada iklan daripada Kerajaan Negeri Selangor dan syarikat-syarikat Negeri Selangor, tidak akan terbaca dalam utusan Malaysia. Tahu kamu. Saudara, saya sebut kepada pemerintah, ini bicara soal subsidi ini apa? Bila kita buka pelabuhan, kita ambil tanah, kita beri tanah dengan harga yang murah untuk syarikat-syarikat melabur. Kita buka economic zone, zon perdagangan bebas. Kita beri subsidi dan belanja yang besar, siap semua untuk sewa yang murah supaya industri dapat berkembang. Kita tak sebut subsidi, kita sebut insentif. Maknanya sama lah.
Kepada syarikat kaya kita sebut insentif untuk niaga. Kepada orang miskin kita sebut subsidi, nak tolong di bawah. Subsidi ini dipandang macam rendah dalam bidang ekonomi ini. Subsidi ini tak bagus, insentif baik. Kita pun telan bulat-bulat. Saudara, saya tidak setuju bagi pengurusan ekonomi yang bertanggungjawab untuk kita meningkatkan subsidi berlebihan sehingga membebankan ekonomi dan melemahkan kita dalam mengurus ekonomi. Ini kita kena faham. Sebab besok jangan ungkit, manalah tahu kita tak lama lagi ini ada perubahan besar dalam negara kita.